Alright, soalan nombor 11. Suatu bahan dipanaskan pada kadar seragam. Ia berubah dari keadaan pepejal kepada cecair. Okey, so ini pepejal, ini adalah pepejal campur cecair, yang ni cecair, yang ni cecair campur gas, yang ni dah gas saja. Okey. So, kemudian kepada gas. Graf menunjukkan bagaimana suhu berubah dengan masa. Okey, yang ni kita panggil dia lengkung pemanasan. Okey, heating curve. Bahagian manakah pada graf menunjukkan haba pendam tentu penguapan? Senanglah. Haba pendam tentu penguapan ni digunakan waktu nak memutuskan ikatan di antara molekul-molekul. Dia pendam haba itu tanpa berlaku perubahan suhu. Ni waktu bila tidak berlaku perubahan suhu, ini waktu Q dan waktu S tidak berlaku perubahan suhu, maka Q sama dengan ml. Okey, yang ni belum, Q sama dengan ml. Cuma L ni berbeza. L yang bawah dia adalah latent heat of fusion ataupun haba pendam pelakuran. Tapi yang atas haba pendam penguapan, vaporization. So jawapan dia adalah S lah. Kan mana S? Okey, D. Kalau kat tengah-tengah ni apa? Tengah-tengah ni kita akan pakai Q sama dengan MC delta theta. Sebab ada perubahan suhu. Kan dia naik kan? Dekat sini pun bila ada satu dia punya keadaan state of matter, maka kita akan pakai Q sama dengan MC delta theta juga. Cuma C kat sini, C bagi pepejal. C kat sini bagi C bagi cecair. Kalau kat sini ada juga Q sama dengan MC delta theta. C ini C bagi gas. Okey, dia akan bagi nilai lah. Yang ni kena bagi nilai. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Raja menunjukkan udara terperangkap dalam sebuah bekas yang terapung di permukaan air laut pada waktu tengah hari. Pada waktu malam, isi padu udara berkurang. Okey, so waktu tengah hari dengan waktu malam ni apa kaitan? Suhu. Lepas tu dia sebut isi padu. Okey, dia ada dua perkara ni dia sebut, maka kita ingat balik kita punya formula Coulomb ini. Pahang versus Terengganu. Okey. Bayi comel gastrik. Ini bayi comel gastrik ni maksudnya yang atas adalah Boyle, yang ni adalah Charles. Yang ni adalah Gay. Gay Lussac. Alright. Jadi kat sini dia kait dengan isi padu dengan suhu. Mana isi padu suhu? Ni lah. Maka dia adalah formula. Dia adalah hukum Charles. Ini tiga hukum gas yang kamu kena ingat. Boyle, Charles dengan juga Gay Lussac. Kalau Boyle, P dengan V iaitu P1V1 equal to P2V2 dari segi formula. Kalau dari segi hubungan, P berkadar songsang dengan V. Okay, itu untuk Boyle. Kalau Charles pula, V dengan T. Yang ni V berkadar terus dengan T. Dari segi formula lah V1 over T1 equal to V2 over T2. Yang ni. Untuk Gay Lussac pula, P dengan T. Kalau dari segi hubungan, P berkadar terus dengan T. Dari segi formula, P1 over T1 sama dengan P2 over T2. Alright, yang ni yang kamu perlu tahu untuk setiap kali jumpa soalan berkenaan dengan hukum gas ni. Inilah tiga dia. Okay, Boyle, Charles dengan Gay Lussac. Gay Lussac ni dulu nama dia, ni, hukum tekanan. Mungkin soalan ni agak, ni dia ambil yang lama punya kan. Hukum tekanan ialah hukum Gay Lussac. Okay. Alright, jadi dia tanya ni apa? Suhu isi padu. Charles lah. Jawapan dia adalah B. Okey, soalan seterusnya. Okey, antara gelombang berikut, yang manakah gelombang membujur? Gelombang membujur ni satu je yang kita belajar sebelum ni, iaitu gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi ni sound lah, nama dia sound. Kita juga ada infrasound. Infrasound. Lepas tu kita ada apa? Sound. Lepas tu kita ada apa? Ultrasound. Ini kamu dah belajar dalam sains. Tingkatan 2 dulu dah belajar dah ni. Infrasound, sound, ultrasound. Sound ni sebenarnya kalau dalam bahasa fizik kita sebut dia sebagai, ini dia ada frekuensi tertentu. Sound ini kita panggil juga sebagai subhanallah, audible range. Audible range. Ataupun apa bahasa Melayu dia sebut subhanallah. Apa yang kita boleh dengar ni. Allahu Rabbi. Cikgu tak ingat apa nama dia. Iaitu bermula daripada 20 Hz sehinggalah 20 kHz. Ini nilai frekuensi yang manusia boleh dengar. Daripada 20 Hz hingga 20 kHz. Tapi kalau infrasound dia adalah kurang daripada 20 Hz. Bawah daripada tu. Siapa yang pakai ni? Bukan siapa yang pakai, siapa yang guna ni? Allah ciptakan gajah dengan badak, antara cikgu tahulah yang menggunakan infrasound.
Dia sangat rendah frekuensi dia. Okey, tapi kalau lebih besar daripada 20 kHz, 20 kHz, yang pakai dia adalah yang kita tahu adalah kelawar, ikan paus dengan ikan apa lumba-lumba tu kan. Itu guna ultrasonic. Alright, ultrasound ini semua adalah contoh-contoh bagi gelombang membujur. Kalau gelombang radio, dia adalah gelombang melintang. Ini ultrasonic. Ya, ultrasonic termasuk tadilah bunyi. So, dia adalah membujur. Gelombang air pun melintang. Gelombang cahaya pun melintang. Okey, transfer wave. Maka jawapan dia adalah gelombang ultrasonic. Okey, soalan nombor 14. Antara ciri gelombang berikut yang manakah tidak akan berubah apabila gelombang merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek? Ini senanglah. Kita tahu dah dalam pembiasan, bukan setakat pembiasan, fenomena gelombang ada 4. Pantulan, lepas tu dia ada pembiasan, lepas tu dia ada pembelauan dan dia ada interference. Okay, interference. Dalam 4 fenomena ni, kita fokus pada yang 3 ni, frekuensi dia akan berubah. Ketiga-tiga ni tidak akan berubah. Termasuklah interference sebenarnya. Okay, frekuensi sama sebab dia guna sumber koheren kan biasanya. Okay, frekuensi dia akan kekal. Kita anggap sebab semua eksperimen yang kita buat berkenaan dengan pantulan, pembiasan dan juga pembelauan ini, dia menggunakan frekuensi yang sama, maka frekuensi itu kita anggap dia kekal, tidak berubah. So, jawapan ni kalau arah perambatan, dia akan berubah untuk pantulan berubah, pembiasan pun berubah untuk dari segi arah. Termasuk pembelauan, dia mencapah kan kalau dia telah terbelau. Okey, jadi arah perambatan dalam ni akan berubah, ni berubah. Ditanya yang tak berubah. So, yang tak berubah ialah frekuensi lah. Panjang gelombang akan berubah sebab dalam pembiasan, laju dia berkurang bila mana dari dalam ke cetek. Daripada dalam ke cetek, dia akan berkurang. Maka, panjang gelombang dia daripada panjang, dia jadi pendek. Untuk pembiasan ni, kamu kena ingat formula ni lah. F1 sama dengan F2. Daripada formula V sama dengan F lambda, maka F sama dengan V per lambda. Maka kita akan dapati V1 per lambda 1 sama dengan V2 per dengan lambda 2. Ini kena tahu. Alright. Kita kata frekuensi dia sama, maka V per lambda dia takkan sama lah. Okay. Kalau daripada dalam ke cetek, laju dia daripada tinggi kepada rendah. Panjang gelombang dia daripada tinggi kepada rendah, jadi pendek. Okay. Tapi kalau cetek ke dalam, terbalik. Okay. Daripada pendek dia akan jadi besar panjang gelombang dia, daripada perlahan dia akan jadi semakin bertambah laju dia. So, yang lain semua berubah, ni berubah, yang ni yang tak berubah. Bukan salah ni, tak berubah, yang ni tak berubah. So, jawapan dia adalah B lah. Okey, nombor 15. Rajah di bawah menunjukkan corak interference gelombang air daripada dua punca yang koheren. Koheren tu apa? Sama fasa, sama frekuensi, sama panjang gelombang. Okey, itu yang koheren. Sefasa kita panggil. Lepas tu dia tanya apa? Kumpulan yang manakah menerangkan interference pada titik X dengan betul? Apa ni? Oh, dia tanya ini. Ini interference yang berdasarkan kepada prinsip yang terlibat adalah prinsip superposisi. Ini untuk interference. Prinsip dia adalah prinsip superposisi yang mana dia ada dua lah. Iaitu interference membina dan interference memusnah. Okey, interference membina dan juga musnah. Okey, ini interference. Membina pula ada dua. Sama ada dia puncak campur puncak atau lembangan campur dengan lembangan. Okey, kalau memusnah ni satu je lah. Iaitu puncak jumpa dengan lembangan. Alright. So, kat sini kita dah tahu dah. Kalau kita tengok dia tanya apa ni? X. Titik X kat sini adalah ini adalah lembangan. Ini juga adalah lembangan. Oh, lembangan dengan lembangan. Okey, sebab yang garisan terus ni semua adalah puncak dengan puncak. Kalau dekat sini, ini adalah puncak campur dengan puncak. Maka dia akan jadi puncak lebih besar. Tapi kat sini, X ini adalah lembangan dengan lembangan. Lembangan dengan lembangan menghasilkan apa? Menghasilkan gelombang ataupun interference membina juga. Tapi pada arah bawah. Okey, so jawapan dia adalah ini memusnah, bukan. Ini dia jumpa dengan flat akan jadi satu je. Ini dia lembangan. Lembangan dengan lembangan jadi lembangan lebih dalam pun termasuk dalam membina. Okey. Yang ni pun semua salah lah. Okey. Cuma dia ada bagi line kat sini. Garisan ni. Garisan apa ni? Garisan kalau dia semua menunjukkan bahawa ini adalah
semua membina, kita namakan dia sebagai garisan anti-knot. Okay, garisan anti-knot. Tapi kalau garisan itu adalah garisan membina, memusnah, namalah garisan knot. So, garisan knot dengan garisan anti-knot. Anti-knot ni membina, knot, garisan knot. Macam tu. Kan? Tidak ada line. Tidak ada apa, atau tidak ada apa, tidak ada, subhanallah, nak sebut ni. Tidak ada naik macam ni. Tidak ada gelombang lah. Tidak ada gelombang. Dia flat je terus. Itu garisan knot.